Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'd. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa julusun bainahuma wa la yatuluhu wa la i'tidalan. Wa sunna fihi wa tashahhudi awalin iftirashun wadi'an kaffaihi qariban min rukbatayhi qailan rabbighfirli ila akhirih wa jilsatu istirahatin liqiyamin. Baik, kita nak sambung rukun solat yang ke-8 yang menyebabkan terjadinya dua sujud adalah yang ke-8 ni. Apa dia? Julusun bainahuma. Kena ada duduk antara keduanya, bainahuma ay baina sujudaini, antara dua sujud. Jadi untuk nama dua sujud mesti ada duduk antara dua sujud. Itu maksud duduk antara dua sujud tu. Dengan sebab duduk itulah menyebabkan sujud tu jadi dua. Dan kaedah kita duduk antara dua sujud ni termasuk dalam rukun pendek. Macam mana antara rukun pendek dalam solat dia ada dua je, itulah duduk antara dua sujud dan juga i'tidal. Jadi bila rukun pendek, walaupun itu dia tetap rukun, sempurna dengan dia dengan tamak-ninah ni, tapi wala yatuluhu ataupun wala yutawwiluhu, tak boleh memanjang ia musallihu julus. Jadi duduk kadar baca Rabbighfirli sampai habis tu, jangan memanjangkan lebih daripada kadar yang sepatutnya. Masyhur sebut ulama, kadar tu apa? Kalau ada sembahyang tasbih yang kita baca tasbih 10 kali, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kadar baca Rabbighfirli tasbih dekat tu ya. Jangan lebih daripada apa yang sepatutnya kita kena duduk dengan bacaan-bacaan yang disunatkan. Pasal dia rukun pendek. Pasal ada kaedah juga dalam kita, dalam mazhab Syafi'i ini, memanjangkan rukun pendek lebih daripada kadar yang sepatutnya dipanjang lebih kan. Dia boleh membatalkan solat. Pasal sepatutnya pendek, tak boleh panjang. Kalau nak panjang, rokok panjang, sujud panjang, qiyam panjang, baca tahiyat pun macam-macam bacaan ada yang disunatkan, disuruh kita baca panjang. Yang tu boleh panjang. Yang pendek duduk antara dua sujud ini tidak. Jadi wala yutawiluhu, tak boleh memanjang yang musalli, atau wala yatuluhu, tak boleh memanjang yang musalli, hu akan dia julusan bainahuma wala i'tidalan, dan tak boleh wala yatuluhu wala yatulu i'tidalan, tak boleh memanjang ia musalli i'tidalan. I'tidal tu ataf daripada mana? Mana yang jadi ataf? Ataf pada mana? Atau pada hu wala yatuluhu wala i'tidalan ay wala yatulu i'tidalan. Atau daripada hu yatuluhu maf'ul. Jadi tak boleh memanjangkan julusan bainahuma wala i'tidalan ay wala yatulu i'tidalan. Jadi oleh kerana dua rukun pendek, jangan memanjangkan lebih daripada kadar yang sepatutnya. Antara seingatnya dobit tu, biasa dia dalam bab solat, jangan lebihkan dia lebih daripada kadar Fatihah katanya. Jangan lebihkan dia daripada kadar Fatihah. Maksudnya Rabbighfirli, kalau diam lama situ tak ada buat apa, jangan ada sampai Fatihah. Seingat kalau dalam bab solat, kalau bab rukun pendek, kadar dia jangan lebih kadar Fatihah.
wa sunna fihi wa tasyahudi awalin, dan disunatkan fihi fi julus bainahuma, wa tasyahudi awalin, dan disunatkan pada tasyahud awal. Apa yang sunatnya? Duduk ni. Iftirashun, disunatkan duduk iftirash. Iftirash nama salah satu kaifiat duduk. Apa dia iftirash? Macam mana duduk iftirash? Duduk iftirash macam mana? Macam mana nak pasakan ni? Duduk dengan pacakkan kaki kanan dan punggung, bahasa punggung, roti menggali letak atas kaki kiri. Pacakkan kaki kanan, kedua punggung letak di atas kaki kiri. Itu dipanggil iftirash. Asal mana farash? Farash ni antara makna farash ialah hamparan, lapik. Jadi duduk iftirash maksudnya duduk dengan lapik kaki kiri yang menengahi antara roti menggali dengan lantai. Roti menggali dengan bertulis itu dah lah roti menggali. Faham lah kan? Itu bahasa kiasan lah roti menggali tu kan. Dia ada tasbih roti menggali tu. Tak faham tanya lain. Lagi tak faham dia orang tulis roti menggali pula. Faham? Tanya ni tanya budak-budak apa roti menggali apa? Tak faham. Jangan tulis roti menggali lah. Kelantan faham? Kelantan. Roti menggali faham? Ahmad faham roti menggali? Tak faham roti menggali. Punggung lah. Mengapa roti menggali? Punggung panggil roti menggali. Roti menggali pernah makan? Tak pernah. Orang tahu roti menggali. Roti menggali tak tahu. Ya Allah. Ambil apa putih tu nak lukis roti menggali? Saya bukan lukis punggung, saya lukis roti menggali. Dia orang ni pengetahuan, apa orang kata apa? General knowledge pun tak tahu. Teruk pun lah, ya Allah. Warak tu menyanyi tak kerti general knowledge langsung. Kalau ambil STPM ni gagal. Orang tahu roti menggali? Roti John pula lah. Orang ada roti menggali, kau roti John. Lajak lah. Ada rupa roti menggali. Dia macam roti tu, roti sandwich yang potong-potong tu lah. Tu pun roti menggali selalu tak potong kan. Ni dia tak potong. Yang ni lah yang dia macam ni dua roti menggali ni. Tak faham sungguh dia orang ni. Jadi bila terus dengan budak-budak ni tak faham. Ni pandangan tepi, ni kepala dia. Ni lah duduk. Ni. Yang ni lah duduk. Duduk iftirash. Ini pandangan sisi kan. Tangan tak macam ni kan. Kalau pandangan belakang, ni lah roti menggali. Ini kaki dah lipat sana. Ni roti menggali. Roti menggali. Ni kaki kiri kan. Kaki kiri. Ni lah roti menggali. Ni. Wah berilak sikit. Uduh lah rupa tu. Tapi rupa tu dah ada pakaian, tak adalah nampak itu. Ni roti menggali dalam buku sad. Tak faham juga. Ni ada buku lali sini kan. Macam itulah. Itulah duduk iftirash. Ni badan dia, ni tangan, ni kepala. Kes roban. Ni ekor. Macam itulah. Boleh faham? Roti menggali pun tak tahu tu. Faham? Iftirash. Faham? Duduk tajuk akhir panggil apa? Tawarruk kan.
Tawarruk macam mana? Kalau pandangan belakang, ni roti menggali, ni tangan, lepas tu ni kepala dia, ni kat korban, ni ekor, pandang sana, lepas tu ni kaki yang pacak ni, kaki kanan, lepas tu kaki kiri, terkeluar sikit gitu. Inilah tawarruk nama dia. Pasal apa panggil tawarrukun? Pasal perkataan warikun. Apa warik? Punggung. Ni roti menggali. Pasal apa panggil tawarruk? Pasal duduk punggung betul-betul di lantai. Duduk memunggung dengan lantai. Itu adalah duduk. Duduk pula memunggung tu dengan kaki macam ni, tawarruk. Yang ni kaki kiri ni dia jadi firash. Awak nak firash? Badan hamparkan kaki kiri, duduk letakkan punggung atas kaki kiri tu, dia panggil firash. Antara duduk yang sunat ketika tahiyat awal dan dan duduk antara dua sujud ni, boleh duduk macam ni. Punggung macam ni. Kaki dia nanti ke sana. Ni pandangan belakang. Kalau pandangan sisi, dia akan duduk macam ni. Antara duduk yang masih hukum sunat duduk. Boleh? Faham? Tak silap apa? Kot tak faham tu, ni. Ni dua pacak macam ni. Rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. At-tahiyat. Duduk macam ni. Duduk macam ni nama dia apa? Dah saya dengar. Duduk iqa' nama dia. Tawarruk, iftirash. Bila macam ni dia farash, iftirash lah nama dia. Farash tu pasal mana hamparan. Duduk dia iftirash. Yang ni dipanggil duduk iqa'. Iqa'un. Duduk iqa'. Duduk kedua-dua kaki kanan dan kiri pacak. Roti mengali duduk atas tu. Yang tu orang yang heavy pula. Lightweight boleh lah kan. Kalau heavyweight, patah kaki. Kejap boleh lah. Okey, saya duduk. Kalau duduk macam ni, belajar bab duduk ni. Duduk apa? Boleh. Lawa lukisan. Tu duduk apa? Tak lukis pun tak pandai kan. Tu duduk apa? Duduk bersila. Kalau duduk macam ni, pandangan atas. Ni badan. Lepas tu, ni kaki dia. Lepas tu, kaki ni, macam tu. Pandangan atas.
Apa? Tak faham? Apa? Susah tak faham tu. Duduk itik. Duduk penyu. Duduk penyu. Tu pun orang badan besar tak boleh buat lah tu. Tergeliat kaki. Duduk penyu. Duduk macam ni duduk apa? Duduk makan nasi. Duduk macam ni duduk apa? Bersimpuh. Kan? Orang perempuan lalu duduk macam ni lah. Nampak bersopan sikit. Orang perempuan duduk macam ni. Boleh, bukan haram. Tapi orang perempuan selalunya nampak bersopan sikit duduk macam ni kan. Duduk macam ni duduk apa? Belajar buat duduk ni. Duduk pendekar nama dia. Nak jadi pendekar duduk macam ni. Duduk macam ni nama apa? Duduk mencangkung kalah judi. Duduk kalah judi. Ni duduk apa? Ni babi mati. Kalah judi kan? Duduk kalah judi. Lagi duduk apa dia? Apa benda lagi duduk tak sebut? Ni. Kalau yang ni, kalau istilah saya ngaji pengelang dulu, dia panggil duduk bingkai tangguk. Tangguk tu. Orang tangkap ikan tu. Ngapa panggil bingkai tangguk? Ni bingkai dia. Tangguk. Duduk apa lagi? Duduk ni. Wai, lawannya kaki. Ni duduk apa? Entah nama tak kerti dah awak nak cerita pun. Tapi semayang duduk dari segi kaedah duduk cara sunat macam ni. Dari segi duduk boleh je. Sujud Allahu Akbar Rabbi fili warhamni wajibuni. Sah? Aci duduk je sah. Betul? Sujudlah Allahu Akbar. Boleh? Boleh tak duduk macam ni? Boleh? Dah tunjuk kan? Dah duduk macam ni boleh? Sujud ni Allahu Akbar Rabbi fili warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu Akbar. Boleh? Duduk penyu kan? Allahu Akbar Rabbi fili warhamni. Boleh ya? Sah. Sah. Kalau macam ni Allahu Akbar. Sah. 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 Wuduh lah kau pergi. Saya silap kena pengajar ni. Siku apa kau ni nak berak ke? Apa yang sebut? Nak cerita duduk tu. Duduk tu. Ataupun duduk atas kursi kali pun. Ni, sujud ni. Tonggek naik atas kursi. Duduk. Kursi tak ada, saya bayang ada kursi lah. Boleh? Boleh, sah. Masih nama duduk. Walaupun tonggek atas kursi. Sah. Pasal namanya duduk. Kalau kaki bengkok macam mana? Kaki ni tak boleh bengkok. Kaki bengkok, kaki lurus kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sah. Masih nama duduk. Masih nama duduk kan. Sah. Tapi yang disunatkan tahiyat awal duduk antara dua sujud macam ni. Termasuk macam ni, masuk dalam kitab fiqh. Ni, duduk iqa'ah. Masih hukum sunat. Kita dalam mazhab Syafi'i kalau tahiyat awal duduk macam ni, kalau tahiyat awal duduk macam ni, sah. Tapi tak dapat sunat kaifiat duduk. Yang ni kaifiat duduk tahiyat akhir. Tahiyat akhir duduk macam ni masih sah. Tapi tak dapat sunat kaifiat duduk tahiyat akhir dalam mazhab kita. Mazhab Syafi'i. Boleh. Baik, sunat. Yang tu sunat. Jadi tahiyat awal duduk antara sujud tu duduk ni. Iftirashun. Tu nak panggil bagi sunnah. Sunnah fihi wa fi tasyahudi awalin atau baca tasyahudin awalin. Sah aja.
yang pertama, tasyahud yang pertama atau wajib idhofah, tasyahud di awalin iftirashun, sunnah iftirashun, naibul fa'il. Dan duduk ni iftirash hal keadaan duduk wadi'an kaffaihi qariban min rukbatayhi. Hal keadaan duduk tu wadi'an kaffaihi, meletakkan kaffaihi, dua tangannya musalli, orang sembahyang ni letakkan dua tangan qariban, berdekatan, berhampiran, min rukbatayhi, daripada lututnya. Jadi tangan tu berhampiran dengan lutut. Jadi kalau pandangan sisi kepala, ni kaki yang pacak tu, lepas tu tangan sini. Kata orang tua dulu, jangan bagi lebih lutut, nanti kena potong. Kalau tangan potong lebih, potong tangan. Kalau tangan rengkat kat sini, buah kat sini, nanti kena potong lutut. Itu bahasa orang tua supaya buat elok-elok, cermat-cermat, cantik-cantik. Masa tu dia sebut itu. Tak adalah kena potong, nama pun sunat kan. Jadi yang itulah kedudukan tangan yang paling cantik kali. Letak elok-elok itu. Macam duduk pengantin kan. Okey. Wadi'an kaffaihi qariban, berhampiran, berdekatan, min rukbatayhi. Qailan, dan dalam keadaan berkata, Rabbighfirli, akan perkataan ni, doa ni. Rabbighfirli, Rabbi, sama mana terjemah, wahai Tuhanku, ya Rabbi, ighfirli, ampunlah olehmu akan aku. Rabbighfirli warhamni, kasihan-belahlah akan aku. Warhamni wajburni, gagahilah akan aku. Warfa'ni, angkatkanlah kedudukanku. Warfa'ni warzuqni, rezekikanlah aku. Wahdini, tunjukkanlah, berilah hidayat padaku. Afini, afiatkan aku. Wa'fu anni, ampunkanlah segala kelalaian dan ketelanjuranku. Wa'fu, afwi, maafkanlah aku, atau bahasa pendek terjemah dia. Tu terjemah segala tu, Rabbighfirli itu. Jadi kalau kita faham ni, sembahyang bacaan sembahyang ni memang mengajar prinsip apa? Kita hadirkan hati sedang bercakap dengan Allah Ta'ala tu kan. Munajat dengan Allah Ta'ala tu. Sembahyang ni memang istilahnya tasbih, takbir, takzim, tahlil, apa lagi? Takzim, doa, munajat ke Allah Ta'ala. Cuma kita kadang tak belajar lanjutan dia, kita jadi burung gagak tua lah kan. Rabbi fil warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Jangan kata budak-budak sampai tua jadi gitu. Pasal apa? Kita tak upgrade yang kita punya proses pembelajaran. Itu yang sembahyang juga, yang tak sembahyang langsung ni, hadanallah ila siratal mustaqim. Baik. Wajil satu istirahatin, dan sunat yang kalau atau dekat iftirashun wajil satu istirahatin, dan sunat duduk istirahah, duduk berehat. Itu terjemah lah kan, tapi atas nama baik apal terus bahasa Arab tu, duduk istirahah liqiyamin, kerana nak qiyam. Jadi bangkit daripada sujud kedua, nak qiyam, sunat duduk istirahah namanya. Itu waqaf dengan ha. Kalau waqaf Melayu selalu sebut duduk istirahat. Boleh faham? Yang tu yang ada duduk macam ni bangun. Sebab macam mana pun bila kata duduk istirahah, mesti untuk sah nama istirahah dan dapat sunat duduk istirahah, mesti ada tamak-ninah baru dapat sunat duduk istirahah. Tak ada tamak-ninah, duduk ada tapi tak ada hukum sunat. Pasal buat duduk istirahah tak cukup SOP. Boleh? Standard
operation procedure, tak ikut piawaian duduk tu. Ramai orang memang bangkit daripada sujud, dia bangkit macam mana? Ni sujud, Allahu Akbar. Itu kan? Jadi ada apa tu? Kalau ikut asal, bangkit je lah. Allahu Akbar. Tu bangkit terus. Boleh? Faham? Faham? Jadi duduk istirahat hak mana? Ni. Allah. Kan ada duduk situ tu. Allah. Cuma selalunya apa? Duduk taklah cukup syarat punya. Duduk taklah tomak nina punya. Duduk macam taklah duduk bunyi Cina. Faham? Duduk taklah duduk punya faham ah? Lu ada faham ah? Ada faham ah? Duduk ada tapi taklah duduk ah. Pasal apa taklah duduk? Taklah berhenti ah. Taklah berhenti ah. Allahu Akbar. Taklah berhenti ah. Nama taklah duduk ah. Taklah cukup ah. Tak dapat gaji mah. Tak gaji tak ada pahala lah. Jadi nak dapat duduk tu macam mana? Allah. Ada sekurang-kurangnya apa? Tomak ninah tu apa benda? Berhenti seketika. Berhenti seketika tu macam mana? Dia macam bawa kereta simpang 3 nak masuk simpang. Faham tak? Ya? Kalau ada JPJ depan tu, bawa kereta simpang 3, tu piu lesen. Itu JPJ. Ni tu lah, keluar simpang 3 tak berhenti. Sepatutnya undang-undang keluar simpang 3 macam mana? Walaupun tak ada kereta, macam mana? Break, berhenti, tengok kiri kanan, jalan. Saya nak ajar prinsip tomak ninah tu. Tomak ninah macam tu lah. Allah. Ni ada berhenti tak? Allahu Akbar. Boleh? Baru dapat hukum sunat duduk istirahat. Sunat duduk orang dah buat tapi tak cukup syarat. Apa syarat tak cukup selalu? Yang tu duduk istirahat. Duduk istirahat tak ada tomak ninah, tak ada mengapa lagi. Cuma tak dapat sunat. Satu kalau saya tak duduk macam tu. Kalau lampau hati saya semayang, saya duduk macam ni. Allah. Saya berhenti macam ni. Saya duduk iqa'a macam tu. Berhenti macam ni. Allah. Tambah naik. Dan kaedah bangun, dia terbalik darah kaedah turun. Turun macam mana? Turun, Allah. Apa dulu? Lutut dulu. Lepas tu? Tangan. Lepas tu? Dahi. Itu pun sunat lah. Sunat. Naik macam mana? Kepala. Okey. Tangan. Lepas tu? Lutut. Ada senaman tau situ. Kalau turun macam ni, Allahu Akbar. Sah. Tapi tak ada senaman itu. Sembahyang pun ada senaman. Dia ada rupa senaman itu. Naik pun sama. Selalu orang naik macam mana? Lama dah berapa macam mana? Allah. Punggung naik tu. Tu pun tolak. Jangan kata orang muda. Sorry. Jangan kata orang tua. Orang muda pun ramai macam tu. Jadi fokus kita tahu mana? Duduk antara dua sujud. Sujud kena ada tomak ninah. Duduk. Allahu Akbar. Walaupun tak baca Rabbil Fili, mesti ada bahasa lain tomak ninah apa? Bahasa sedap sikit. Bahasa Melayu. Berhenti seketika. Ada sedap lagi. Satu perkataannya. Tak tahu. Cari. Bahasa Melayu lah. Rehat. Kalau kita tengok je ni, ada awet terlawa sikit kan.
Apa tu? Pegun. Pegun. Mesti ada pegun. Terpegun macam mana? Terpegun kan? Terpegun macam ni ke? Terpegun kan tu? Pegun macam mana? Macam tu. Jadi duduk mesti ada pegun. Allahu Akbar. Ada pegun. Boleh? Faham? Pegun faham? Pegun. Tomak ninah apa? Pegun. Pegun. Pegun berapa lama? Kejap je. Terpegun macam ni. Itu kan terpegun apa? Beku terus tu. Boleh bangun. Nak cerita bahasa sikit. Pegun. Baik. Jilsatus istirahatin. Itu yang kitab kita rukun tomak ninah ni diasingkan daripada rukun tu yang kitab kita disebut rukun sembahyang berapa? 14 dia sebut kan. Kalau tengok nombor tu ada 14 ke 17? 14. Pasal apa jadi 14? Selalu kita sebut 13. Kerana tomak ninah tu diasingkan pada 4 tempat tu. Baik, nombor 9. Wa tomak ninatun baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tomak ninatun fi kullin wa tashahhudu akhirin wa aqalluhu at-tahiyyatu lillahi ila akhirih. Okey. Rukun ke-9 adalah tomak ninah. Bahasa dia pendek je. Fi kullin. Apa nak kullin? Pada setiap. Tomak ninah pada setiap. Tomak ninah pada setiap. Siapa? Tanwin pada kullin tu dia panggil tanwin iwad. Tu bab tanwin pula. Tanwin ada berapa jenis? Tanwin ada 10 semua. Apa tanwin? Nun mati. Ada tanwin muqabalah, ada tanwin tamkin, ada tanwin tankir, ada tanwin mutallaqah, ada tanwin mujarradah, ada tanwin iwad, ada iwad anil harfin, ada tanwin iwad an kalimatin, ada iwadun an jumlatin, ada tanwin iwad. Ni tanwin iwad lah. Tomak ninah pada tiap-tiap. Siapa boleh cerita saya? Tiap-tiap apa? Kalau ikut boleh jawab lah tu. Kan tak faham mereka. Hamba tak jawab Arab tu pun hamba boleh faham. Tomak ninah pada tiap-tiap. Tiap-tiap rekaan. Tomak ninah pada tiap-tiap pergerakan. Tomak ninah pada tiap-tiap. Kuat sikit. Kuat lah, saya tak marahnya. Perbuatan. Tomak ninah pada tiap-tiap rukun. Tomak ninah pada tiap-tiap. Dia watak sikit. Kalau dengar itu spoon feed. Suap. Tu pun tak makan semua. Tiap-tiap. Apa? Apa? Rukun yang pendek. Rukun panjang tak payah. Tomak ninah pada tiap-tiap. Al-mazkur. Fatihah pun kena tomak ninah juga. Tomak ninah pada tiap-tiap. Cari lagi. Usaha. Jangan putus asa. Apa dia? Kuat sikit. Tempat berhenti. Kat mana tempat berhenti tu? 7 tempat berhenti. 4 je. Tomak ninah pada tiap-tiap 4. Apa 4 tu? Tomak ninah pada tiap-tiap rukuk. Tomak ninah pada tiap-tiap iktidal. Tomak ninah pada tiap-tiap sujud 2 kali. Tomak ninah pada tiap-tiap duduk antara dua sujud. Itulah tiap-tiap tu. Jadi ada banyak ada tiap-tiap tu. Tapi tak sebut tiap-tiap tu. Yang itulah dia panggil
tanwin iwag, buang semua empat-empat tu, gantikan kullin tanwin saja. Boleh faham? Kullun fi falakin yasbahun. Dia kata setiap-tiap ada orbit yang dia akan beredar padanya. Tiap-tiap kullun. Kullun ya'malu ala syakilati. Kullun. Apa tu? Tiap-tiap. Okey. Kullum min indillah. Katakanlah tiap-tiap min indillah. Tiap-tiap apa? Tiap-tiap khair, syar min indillah. Ni tomak ni pada tiap-tiap. Saya dah cerita macam tu, tak ada saya nak sepak sekali. Tiap-tiap apa? Tiap-tiap yang 4 tadi. Apa? Tiap-tiap rokok, tiap-tiap i'tidal, tiap-tiap rujuk anda sujud 2 kali. Sujud dengan duduk antara 2 sujud. Tu duduk iftirash. Ada juga tamakninah, tapi tamakninah tu bukan wajib, sunat. Tapi buat tak cukup SOP, sia-sia lah duduk tu. Baik bangun terus. Jangan buat kerja sia-sia. Tak bermanfaat kerana tak cukup SOP. Buat bagi cukup SOP. Ramai kalau saya ngaji dulu pun tutup guru duk cerita, ramai dia kata orang duduk istirahat tapi tak dapat pahala pasal tak ada tamakninah. Yang tu tak parah lagi, tapi duduk antara 2 sujud pun tak ada tamakninah. I'tidal pun tak ada tamakninah. Ramai orang i'tidal macam ni. Rokok dan i'tidal, situ selalu tempat yang paling banyak orang tinggal tamakninah lah kan. Tambah dah jadi tabiat semayang. Saya nak tunjuk tempat-tempat yang tak ada tamakninah. Rokok dia ada masalah selalu. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana. Tak ada apa-apa lagi, terjun dah kan. Ni sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Tak ada berhenti kan? Tak ada pegun. Pegun mesti ada. Mesti ada berhenti, stop tu kan. Ni sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Mesti ada berhenti. Walaupun sembahyang lambat kan, ada orang sembahyang lambat tapi sembahyang dia tak betul lah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Slow tapi tak betul. Biar sembahyang laju tak apa, tapi betul. Bukanlah suruh sembahyang laju. Suruh betul tu. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Sah. Apa yang sah? Tamakninah tu. Tamakninah tu sah. Ini sembahyang lembut. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu lembut dia sebut, tapi bodoh. Apa bodoh tamakninah tak ada. Jagalah. Kita kadang boleh belajar. Tengoklah orang kiri kanan dah ada ilmu, tegur. Siapa-siapa yang civil tu. Siap. Nak cerita tamakninatun fi kullin. Apa makna kullin tadi? Tiap-tiap. Itu tanwin iwad. Iwad apa tu? Iwad kalimah. Fi kullin, fi kulli rukuk. Fi kulli i'tidal. Fi kulli sujudain. Fi kulli julusin bainahuma. Contoh tanwin lagi. Tanwin apa? Dia iwad juga, tapi iwad an jumlah. Dia banyak pada kalimah yauma idzin, hina idzin. Ada izin tu. Ada tanwin tu. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata. Yauma idzin, pada hari itu, pada hari itu, pada hari itu, pada hari itu. Itu apa? Yauma idzin yasdurun nasu ashtata. Yauma idzin apa?
yauma idzin yauma iz zulzilatil ardu zilzalaha. Dan idza zulzilatil ardu zilzalaha, lagi wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin pada hari itu hari mana? Yauma idz zulzilatil ardu zilzalaha. Apa seumpama tu? Tengok ah. Kalau yauma idzin tengok apa cerita sebelum tu. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Yauma idzin mana? Orang carilah idzin apa sebelum cerita apa? Pada hari itu. Itu apa? Tengoklah itu tu apa? Kena cari izin tu. Yauma iz pada hari ketika itu. Siap. Tanwin. Itu tanwin sikit. Wa tasyahudu akhirin. Situ dulu. Sikit je ini. Ada soalan? Duduk antara keduanya tumaninah. Jadi bahasa lain tumaninah apa tadi? Pegun. Pegun. Pegun ni kalau saya ngajar selalu, apa nak tengok? Pegun apa dia? Pegun ni macam orang bersilat. Pegun tak? Ada pegun tak? Ada berhenti tak? Silat dia bukan menari tau. Silat macam mana? Kalau silat piring yang menari sekalipun. Tapi tak tahu ada silat yang memang macam menari lah. Kalau silat dia ada pegun. Ada dia punya pegun. Dia bukan dia. Siap. Nak cerita apa? Tomak ni lah. Tak ada soal. Wala yatuluhu yutawilu. Pasal tola ada tempat yang dia makna lazim saja. Dan ada tempat mana muta'addi dah. Jadi tak payah tawala. Tapi ada kalau makna tawala yutawilu, makna tatwil maksudnya memang memanjang jadi kalau tawala yutawilu maksudnya memang memanjang. Itu kita yutawilu kan dia. Kalau wala yatuluhu boleh juga dia ada muta'addi pada satu maf'ul. Sah okay. Boleh baca. Bismillah. Duduk istirahat tu nak duduk macam mana? Duduk istirahat serupa macam duduk iftirash. Macam ni atau duduknya. Bukan macam ni. Macam ni susah nak bangkit balik. Kalau duduk istirahat duduk macam mana? Duduk istirahat, duduk macam duduk tahiyat awal. Tu yang duduk macam nak duduk tahiyat awal tu kan. Antara duduk tahiyat awal duduk macam ni iftirash atau duduk iqa'ad. Kalau saya pilih yang ni. Pasal dia tak payah duduk kaki pacak terus naik. Saya tunjuk tadi kan. Saya memang macam tu. Dah sujud. Selalu Allah. Tu berhenti kan. Dia kena lajak balik depan tu. Saya malas nak lajak balik pula tu. Selalunya kita malas nak tomak ninah tu. Jadi nak bagi ada tomak ninah macam mana? Sujud. Allah, suara bunyi ya. Pasal sunat memanjangkan lafaz Allahu Akbar tu kan. Allah kaki dah baca dah. Berhenti, lepas tu naik terus. Akbar. Dah dapat sunat angkat tangan dulu baru angkat kaki, baru angkat lutut. Lain? Ya. Kafaihi wadi'an kafaihi halata kauni kaf qariban. Ya, lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana
min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.